Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit Bahasa Arab Menengah 1 ingin membentangkan mengenai tajuk pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Jadi, ahli kumpulan kami terdiri daripada Kamarul Hafiz bin Yusuf, Muhammad Zulhilmi bin Amran dan saya sendiri Muhammad Hilmi bin Muhammad Zain. Baik, insyaAllah dalam kandungan slide kami ini saya akan menerangkan berkenaan dengan definisi berkaitan dengan tajuk ini, dan slide yang seterusnya kami akan mendatangkan berkaitan dengan isu perbincangan, dan kemudian kami akan menerangkan cara untuk mengatasi isu ataupun perbincangan masalah ini. Dan akhir sekali kami akan membuat kesimpulan secara menyeluruh, iaitu refleksi berkenaan dengan tajuk ini. Baik, pertama sekali saya akan menerangkan sedikit mengenai definisi ataupun pengenalan berkenaan dengan pendidikan seksualiti ini. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan seksualiti? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, seks membawa maksud sifat-sifat yang membezakan lelaki dan perempuan. Manakala menurut Muhammad Zahiri dan Rahimi 2005 mencadangkan bahawa pendidikan seks ini merupakan satu proses mendidik yang bersifat maklumat, iaitu kognitif, pemahaman dalaman dan juga jasmani, iaitu fizikal, kepada golongan sasaran tertentu seperti pelajar sekolah dan juga orang awam tentang amalan kehidupan yang berkaitan dengan hubungan di antara dua jantina tersebut. Baik, menurut Abdul Aziz Muhammad Zain dan Yusmini 2010, mereka berpendapat bahawa pendidikan seks perlu diintegrasikan ataupun digabungkan dengan pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Individu yang berakhlak mulia secara tidak langsung mengamalkan perilaku seksual yang sihat dan tidak menyimpang daripada ajaran agama. Didikan agama yang kuat dan teguh mampu mengekang diri daripada melakukan perkara salah laku seksual. Jadi, secara rumusannya ataupun kesimpulannya, pendidikan seks ini ataupun pendidikan seksualiti ini bukanlah suatu isu yang memalukan, lucah, negatif dan sebagainya. Akan tetapi ia merupakan proses mendidik anak-anak ataupun remaja ataupun pelajar mengenai cara untuk mengawal nafsu, keinginan mereka mengikut lunas-lunas ataupun acuan yang ditetapkan ataupun ajaran mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, pendidikan seksualiti ini penting untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan jenayah seksual supaya mereka ni, iaitu pelajar, tidak terlibat di dalam jenayah seksual ini. Okay, baik, mengikut statistik PDRM yang ni saya ambil pada tahun 2017, yang mana menunjukkan terdapat peningkatan, bahkan sehingga tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan yang amat membimbangkanlah
pada tahun 2017 ni kita dah tengok kes rogol iaitu sebanyak 13,272 kes, iaitu bersamaan dengan 59.7%. Manakala diikuti dengan kes cabul iaitu sebanyak 6,014 kes bersamaan dengan 27.4%. Dan kemudian sumbang mahram dengan kes 1,766 kes bersamaan dengan 8.7%. Jadi kes rogol ini ada kajian yang mengatakan hubungan antara lelaki dan perempuan ini terjadi ataupun bermulanya individu yang saling mengenali. Contohnya lelaki dan perempuan ini keluar bersia-sia ataupun keluar berjalan-jalan sehinggalah melarat kepada kes rogol. Hal ini kerana remaja demikian tidak tahu ataupun tidak dapat mengawal nafsu mereka dan dengan tidak berlandaskan ataupun tidak berbackgroundkan syariat Islam. Jadi jelas di sini kita nampak betapa pentingnya pendidikan seksualiti ini supaya jenayah rogol ini tidak berlaku. Baiklah, ini adalah contoh seratan akhbar berita harian pada tahun 2020 yang mana yang statistik ataupun rekod yang mencatatkan 150 kes sehari isu ibu hamil luar nikah. Jadi dapatan ataupun rekod ini menunjukkan kes ini sangat menyedihkanlah, yang mana lebih 51,000 kes anak luar nikah ini dilahirkan setiap tahun ya. Maknanya kes ini sudah orang kata apa sangat membimbangkan lah. Orang kata 51,000 ni lah jumlah yang sangat besar ya. Contohnya tengok bahana seks bebas, umur baru 17 tahun tapi seorang remaja wanita sudah 3 kali hamil luar nikah. 2 bayi sebelum ni diserahkan kepada orang lain, tapi kandungan yang ketiga ni dia gugurkan sendiri. Akibatnya janin yang telah cukup sifat itu mati. Jadi apakah punca yang menyebabkan kes ini mencatatkan rekod yang sangat menyedihkan ini? Antara salah satunya ialah kesannya adalah tidak mengetahui ataupun pengetahuan tentang pendidikan seksualiti ini tidak didedahkan ataupun tidak ambil endah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhilmi bin Amran. InsyaAllah saya akan menyambung daripada sahabat saya tadi. Jadi berdasarkan definisi pendidikan seksualiti yang telah dijelaskan tadi, dan juga kita dapat lihat juga tadi berkaitan dengan statistik isu pembuangan bayi ataupun isu kes rogol yang amat membimbangkan di negara ini. Jadi saya amat setujulah jika pendidikan seksualiti ini dilakukan ataupun dijalankan, diajar di sekolah-sekolah lah, khususnya di sekolah menengah. Jadi terdapat juga isu yang
yang mana ibu bapa sendiri tidak bersetuju dengan adanya pendidikan seksualiti ini. Dan ada juga ibu bapa yang bersetuju dengan adanya pendidikan seksualiti ini. Jadi pada hari ini saya akan memfokuskan ataupun kami akan memfokuskan apakah isu negatif daripada kenapa ibu bapa ini tidak setuju pembelajaran pendidikan seksualiti ini diajar di sekolah. Jadi ini adalah respon negatif daripada ibu bapa. Kenapa ibu bapa tidak setuju pendidikan seksualiti ini diajar di sekolah? Jadi kita tengok isu yang pertama, kenapa? Iaitu yang pertama, isu tabu dalam masyarakat, dan yang kedua, memberi kesan negatif kepada pelajar. Dan sebab ibu bapa menolak pengajaran pendidikan seksualiti ini kerana tiada kurikulum yang khusus untuk mengajar pendidikan seksualiti itu sendiri. Baik, yang pertama sekali saya akan menjelaskan kenapa ibu bapa tidak bersetuju dengan pendidikan seksualiti ini diajar di sekolah. Yang pertama ialah isu tabu dalam masyarakat. Yang tabu ni maksudnya perkara-perkara yang mengaibkan ataupun perkara-perkara yang terlarang dalam masyarakat ini. Itu perkataan seks itu sendiri sering kali dianggap sesuatu yang negatif dan ianya bukan norma masyarakat Malaysia secara keseluruhannya untuk membincangkan topik ini secara terbuka walaupun dengan tujuan pendidikan. Jadi kita boleh lihat norma masyarakat Malaysia ni ataupun budaya Malaysia ni yang menganggap jika disebut dengan perkataan seksualiti ini, beliau rasa malu untuk berbicara tentang pendidikan seksualiti ataupun seksualiti itu sendiri. Jadi setiap kali munculnya perkataan seks itu, ramai berpendapat bahawa ianya lebih mengupas tentang isu-isu yang melibatkan aktiviti persetubuhan ataupun aktiviti hubungan seks dengan pasangan masing-masing. Jadi ibu bapa tidak memberi sokongan dan marah-marah apabila mengetahui pendidikan seks ini diajar di sekolah. Kenapa ibu bapa ini marah-marah apabila mengetahui pendidikan seks ini diajar di sekolah? Kerana ibu bapa ini dia rasa bimbang akan anak dia jika anak dia ni diajar dengan pendidikan seks itu sendiri. Kerana beliau menganggap jika diajar kepada anak dia ni tentang pendidikan seks ni, mungkin anak dia tu akan rasa ingin tahu yang membuat-buat. Seterusnya mungkin juga terjerumus kepada ialah kes-kes yang diterangkan oleh sahabat saya tadi, iaitu iaitu mana kita tahulah remaja ni kan, remaja ni sifat ingin tahu dia tinggi dan ingin mencuba juga tinggi juga. Baik, saya akan teruskan kepada isu yang kedua, kenapa ibu bapa ni tidak setuju jika pendidikan seksualiti ini diajar di sekolah. Kerana ibu bapa ni menganggap ia dapat memberi kesan yang negatif kepada pelajar itu sendiri. Jadi mata pelajaran pendidikan seksualiti ini bukan penyelesaian masalah gejala sosial, malah boleh menyubur dan menambah masalah sosial di kalangan remaja. Hal ini kerana jika pendidikan seks ini berlaku dalam kalangan remaja, ianya lebih kepada berimajinasi ke arah tersebut. Disogokkan dengan mata pelajaran tersebut, remaja lebih cenderung untuk menggunakan daya imajinasi untuk menyelami dunia seks yang sebenar. Jadi ianya akan mengundang bahaya kepada pihak tersebut yang lebih besar, kerana pada peringkat umur remaja ni mereka ni lebih bersikap proaktif, iaitu mahu mencuba sesuatu benda yang dia belum rasa lagi. Kita boleh kata juga remaja ni adalah seorang yang darah muda ataupun darah panas lah kan. Maksudnya dia ni mahu mencuba sesuatu benda yang dia pelajari, dan seterusnya ianya boleh terjerumus kepada perkara-perkara ataupun kes-kes yang melibatkan pembuangan bayi ataupun seksualiti yang tidak dirancang lah, dan seterusnya.
Dan juga ia bermaksud bukan semata-mata untuk tambah ilmu, tapi dia ada efek atau kesan yang negatif lah ke arah perkara-perkara yang terlarang. Baik, yang isu yang terakhir sekali adalah kenapa pendidikan seks ini tidak perlu diajar di sekolah dan ibu bapa tidak bersetuju untuk anak mereka ni diajar pendidikan seksualiti ini. Kenapa? Kerana ibu bapa kerana tiada kurikulum yang khusus untuk diajar kepada pelajar sendiri. Jadi pendidikan seksualiti ini telah dilaksanakan secara merentas kurikulum perdana sejak 1989 melalui subjek pendidikan jasmani dan kesihatan, contohnya isu perkahwinan, peranan dan tanggungjawab keluarga, masalah pembuangan bayi, isu-isu kekeluargaan, seks abnormal, penyakit kelamin dan lain-lain. Jadi selama ni pelajar-pelajar kita ni topik-topik yang berkaitan dengan perkahwinan, peranan dan tanggungjawab ni hanya dimasukkan dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi pada hakikatnya tidak ada kurikulum yang khusus untuk mengajar pelajar tu tentang pendidikan seksualiti. Jadi namun belum ada kurikulum ataupun modal pendidikan seks yang khas disediakan sebagai panduan guru-guru. Jadi ini juga melibatkan isu ketidaksediaan guru untuk mengajar pendidikan seksualiti itu sendiri. Jadi jika tidak ada tidak ada garis panduan untuk mengajar pendidikan seksualiti ini, maka susahlah untuk guru itu untuk mengajar sesuatu subjek yang berkaitan dengan pendidikan seksualiti itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarul Hafiz akan menyambung slide yang seterusnya, iaitu tentang cara-cara untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan seksualiti dalam Islam. Isu yang pertama adalah isu tabu dalam masyarakat, iaitu kita boleh mengadakan kempen atau info di media massa bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai gejala keruntuhan moral dalam kalangan remaja akibat kurang pendidikan seksualiti. Yang kedua, kita juga boleh memberi penjelasan yang baik kepada ibu bapa bahawasanya kebimbangan tentang anak-anak akan bereksperimen dengan ilmu yang mereka perolehi dari pendidikan seks ini yang sepatutnya tidak berlaku. Hal ini kerana mereka ini tidak dibimbing oleh orang yang betul dalam pendidikan ini. Yang kedua, iaitu isu mengenai memberi kesan negatif kepada pelajar, yang mana pihak sekolah perlulah menghantar guru pendidikan Islam untuk mengikuti kursus atau seminar dalam mendalami teknik pengajaran dan komunikasi yang efektif dalam pengajaran supaya pelajar dapat menerima pengajaran dengan cara yang baik. Perkara ini amat penting kerana jika seseorang yang menyampaikan pendidikan tersebut tidak ada tauliah dan sebagainya, maka boleh jadi apa yang disampaikannya tidak berkesan, tidak efektif kepada para pelajar lah. Yang ketiga, iaitu isu tiada kurikulum khusus, yang mana kurikulum khusus ni atau penyediaan bahan pengajaran atau modul pendidikan seksualiti ini perlu digubal supaya pendidikan seksualiti dapat diajar dengan lebih tersusun dan terancang. Hal ini dapat memberikan pengajaran yang baik kepada para pelajar yang mana mempunyai pengajaran yang tersusun, ada subtopik yang lebih jelas. Jadi jika perkara ini dilakukan oleh guru-guru, maka para pelajar dapat memahami dan mengelak daripada melakukan perkara yang terlarang dalam isu inilah.
seterusnya saya akan membuat kesimpulan atau refleksi yang berkaitan dengan tajuk ini. Antaranya ialah guru pendidikan Islam perlu memikul tanggungjawab yang besar bagi memberi pemahaman mengenai pendidikan seksualiti dari perspektif Islam, yang mana jika berlandaskan Islam, maka para pelajar akan dapat memahaminya dengan baik dan tidak melanggar peraturannya. Dan yang kedua, walaupun terdapat mata pelajaran yang lain yang mengejar topik yang berkaitan pendidikan seksualiti di sekolah, mata pelajaran pendidikan Islam dilihat lebih bersifat menyeluruh dan menuju kepada ajaran Islam seperti yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana yang lebih berfokus kepada pernikahan. Yang ketiga, iaitu pendidikan seks Islam mengutamakan perkahwinan sebagai jalan penyelesaian untuk memenuhi naluri seks. Al-Qardawi 1995, seperti mana yang saya beritahu tadi. Yang keempat, pendidikan seks Islam mendidik individu agar menjauhi zina dengan menyatakan hukuman dan akibat berzina. Pengharaman zina jelas dinyatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32. Jadi pendidikan dalam Islam ni bukan untuk menggalakkan maksiat, akan tetapi untuk menjauhi daripada maksiat. Yang seterusnya, oleh itu guru pendidikan Islam perlulah bersedia untuk meletakkan diri dalam memberi pemahaman yang berkaitan dengan pendidikan tersebut yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Kali ini disifatkan sebagai kesediaan guru ni, guru itu tidak rasa malu dalam menyampaikan pendidikan tersebut kepada para pelajar. Ini adalah rujukan kami yang kami ambil daripada internet, yang mana terdiri daripada 5 rujukan. Sebelum saya menghabiskan pembangsangan ini, ingin saya menyampaikan pendapat saya tentang cara untuk mengatasi masalah gejala sosial dan maksiat yang berlaku secara berleluasa, yang mana terdiri daripada 2 pihak yang bertanggungjawab. Yang pertama iaitu ibu bapa. Ibu bapa bertanggungjawab untuk mengajar ilmu agama, antaranya berkaitan dengan bab taharah iaitu bersuci, bab ikhtilat iaitu pergaulan, bab munakahat iaitu pernikahan dan sebagainya. Yang kedua, ibu bapa perlu mengawasi pergaulan anak-anak. Dengan siapa mereka bergaul. Yang ketiga, perhatikan kawan-kawan mereka. Seperti yang saya beritahu tadi, adakah mereka ni berkawan dengan orang perempuan saja, adakah mereka ni berkawan dengan lelaki dan sebagainya, ataupun transgender, kita tak tahu. Yang keempat, ibu bapa perlu menerangkan batas-batas aurat dalam keluarga, yang mana seperti mana kita tahu, adik-beradik lelaki dan perempuan ada juga batas aurat, bukannya boleh lihat semua. Seperti yang kita belajar lah, kalau lelaki daripada lutut hingga pusat lah, perempuan sama je. Jadi jika perkara ini diajar, mereka tidak akan melihat perkara-perkara yang haram. Terusnya, ibu bapa perlu mengasingkan tempat tidur antara lelaki dan perempuan, anak-anak mereka lah, supaya mereka ni tidak terdorong pada perkara maksiat seperti sumbang mahram. Yang seterusnya, ibu bapa tidak membenarkan mereka ni keluar dengan bukan mahram. Lebih-lebih lagi lewat malam lah, yang mana boleh menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini seperti kes robo dan sebagainya. Yang terakhir, ibu bapa perlu kawal media sosial dan gadget yang digunakan oleh anak-anak mereka, seperti memantau gadget yang mereka gunakan adalah untuk apa? Untuk melihat
pornografi ataupun perkara yang tak elok lah, yang mana boleh merosakkan pemikiran mereka. Yang seterusnya, ibu bapa juga perlulah menasihati atau memastikan bagi anak lelaki lah, supaya anak lelaki ni jaga pandangan, ingat keluarga mereka dan jaga pergaulan. Jangan bermain, jangan ada masalah dengan perempuan. Maksudnya jangan adalah perkara seperti zina dan sebagainya. Jaga pergaulan. Yang kedua iaitu nasihat anak perempuan mereka supaya jaga aurat, pakaian mereka, ingat keluarga mereka, biar ada teman kalau nak pergi ke mana-mana lah. Kalau pergi seorang bahaya pula kan, anak perempuan macam tu lah. Terusnya juga jaga pergaulan mereka, yang mana jika mereka ni tak jaga aurat, boleh jadi orang yang melihatnya akan terangsang dan sebagainya, yang mana pakaian tu mencolok mata. Seterusnya, pihak berautoriti. Pihak berautoriti boleh mengetatkan ataupun perlulah mengetatkan undang-undang dan memberi tindakan kepada orang yang membuat maksiat seperti khalwat dan zina. Kedua, memberi hukuman yang berat kepada orang yang terlibat dalam kes jenayah seksualiti seperti kes rogol dan sebagainya. Yang ketiga, pihak yang berkenaan hendaklah mengambil tindakan kepada orang yang berpakaian mencolok mata seperti mana yang dilakukan di Terengganu lah. Yang seterusnya, pihak berkuasa juga perlu menghalang segala aktiviti maksiat seperti pelacuran, rumah urus, khalwat, termasuk juga aktiviti LGBTQ atau yang mana berkaitan dengan perhimpunan dan sebagainya lah. Seterusnya, pihak berkuasa juga perlu mengadakan ceramah agama, yang mana boleh memberi pedoman kepada para pelajar khususnya lah. Yang seterusnya juga, pihak kerajaan perlu mengadakan kempen cegah maksiat. Tujuan yang sama lah seperti tadi. Yang terakhir, pihak yang berkuasa tidak boleh menggalakkan ubat cegah hamil kepada orang yang tidak berkahwin. Kerana perkara ini seolah-olah menggalakkan zina tapi tak hamil, macam tu. Dan yang terakhirlah, but not least, iaitu kefahaman tentang pendidikan seksualiti amat penting bagi mengawal maksiat, bukan menggalakkan untuk mencuba sesuatu yang baru, kerana mereka ni belum bernikah. Jadi aplikasi untuk pendidikan ini hanya boleh dilakukan setelah nikah sahaja. Jadi perlu ada pengawalan lah oleh orang yang mengajar pendidikan tersebut. Yang kedua, sebelum nak masukkan pendidikan seksualiti, kukuhkan agama dan pengetahuan tentang halal haram pada para pelajar khususnya, supaya mereka tidak melakukan perkara sesuka hati lah, terutamanya maksiat. Yang ketiga, letakkan topik seksualiti bawah fiqh munakahah. Maksudnya supaya ni mereka faham perkara ini bukan semata-mata seksualiti, akan tetapi berpandukan dengan Islam, iaitu dengan berkahwin dulu baru boleh boleh mengaplikasikan pendidikan tersebut. Jangan sebelum kahwin dah aplikasi, bahaya. Dan yang terakhir, kita perlu ajar juga tanggungjawab jika berkahwin, supaya mereka ni tak sewenang-wenangnya nak berkahwin, nak mengaplikasikan pendidikan tersebut. Jadi bila mereka tahu tanggungjawab, mereka ni akan kena ada cukup kelengkapan lah, seperti ada duit, ada kena lengkap tanggungjawab baru boleh bernikah. Jadi mereka ni bukan hanya fikir nikah untuk seksualiti sahaja, macam tu. Jadi sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.